Itulah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa bil masyi'ah. Wassalatu wassalam ala turjuman uluhiyyatih wa dalil wahdaniyatih Sayyidina Muhammad al-mab'uthi bibahiril mu'jizat lita'yidi risalatih wa tasdiqi hidayatih wa ala alihi wa ashabih wa atba'ihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harf kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, faqala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Babu asbabil hadath. Tabi lagi. Ana bila tak masuk lagi deh tajuk tu deh. Sikit lagi. Mata kan? Mata wa yahillu. Wa yahillu an-nafisu. Tak lagi. Wa yahillu istima. Tu. Qala musannif rahimahullah. Wa yahillu isti'malu waqtina'u qulli ina'in tahirin, dan halal oleh isti'mal menggunakan dan juga iktina. Iktina makna simpang lah, simpan qulli ina'in tahirin, akan tiap-tiap bekas yang suci, walau marfu'al qimati, walau kana sekalipun adalah qulli ina'in itu ialah marfu'al qimah, ialah tertinggi kemahnya, maknanya harga mahal lah. Tu. Ini maksudnya ialah di situ dia ada syebih dengan mah perak ni. Tidakkah orang panggil mah perak tu kerana tinggi harganya, yang begitu dia tu haram istimalnya. Jadi kalau begitu, kalau bahan-bahan yang lain, unsur-unsur yang lain yang marfu'al qimati boleh jadi seperti mah dan perak dak. Jadi selain daripada emas dan perak, mana anak kedai boleh, walaupun marfu'al qimati. Mana misal dia? Kainain min yakutin, seperti bekas yang dibuat daripada yakut, permata yakut. Biasanya warna merah lah permata yakut ni. Jadi ialah begitulah maknanya dari segi hukumnya begitu, tapi tak ada lah orang buat ni bekas tu daripada permata yakut sebab harga dia tu mahal ni. Tapi maksudnya seandainya kalau orang kaya banyak duit, dia nak buat bekas tu daripada permata yakut, tak ada masalah. Dia sebab walaupun dia tu harga tinggi, tapi fungsi dia tak sama macam mah dengan perak ni. Permata ni makna mah dengan perak ni dia umum. Umum tu maksud dia nya ialah tak semua orang tahu ni mah dengan perak ni. Tapi kalau permata ni nok zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang ni maknanya banyak bahan tiru ke ni, bahan buat teh ni. Jadi kalau orang tipu kita pun mudah je ni. Ni dia kata permata yakut ni tak ada gapo ni. Sebab kita tak kenal ni. Maksudnya benda tu makna bukan benda yang umum orang panggil diterima pakai oleh orang sebagai sesuatu yang harga mahal. Lepas tu pula mana mah perak ni dia punya kualiti daya diri. Jati diri dia tu hebatlah ni. Tu. Illa dhahaban wa fiddatan. Itu dia buat mari istisna, lainkan emas dan juga perak. Jadi tak buat istisna pun maknanya kita dah belajar tentang bekas daripada
mah dan juga perak tu. Ai ina ahima, maknanya maksudnya ialah bekas keduanya. Fayahrumu istimalu ala rajulil wal mar'ati, maka haramlah oleh istimalnya nya ina ihima, mana bekas emas dan perak ala rajuli. Kata yahrumu tu ialah ala rajuli wal mar'ati, di atas orang laki-laki dan juga orang perempuan. Illa lil daruratin, melainkan guna bekas emas bekas perak tu. Dan maksudnya bekas-bekas ni maksudnya benda asal dia bekas-bekas benda yang kita letak benda lain di dalam dia, atau makna bekas. Tapi di sana samalah seumpamanya segala peralatan. Tu. Jadi bekas-bekas ni sebenarnya dia lebih pergi kepada makna peralatan. Seperti orang panggil bekas celok, dan alat celok, baca celok tu makna tak boleh. Illa li daruratin, melainkan kerana darurah. Lagu mana darurah? Ka ayyahtaja ila jala i'ainih, seperti bahawa berhajatlah oleh seorang itu kepada mencerahkan akal matanya. Bil mili, dengan mil maknanya dengan mil yang dibuat daripada emas. Mil tu makna alat pencelok tu. Alat pencelok tu dia buat daripada emas. Fayubahu, maka diharuskan akan dia. Itu dia panggil kerana ada hajat, berhajat itu dia ada juga hajat ini menempati tempat darurah ke. Tu. Dia hajat lain, darurah lain. Ini dia kata li daruratin, tetapi seperti dia kata yahtaja. Jadi kalau yahtaja tu dia bukan panggil darurah. Darurah makna ittirar, terdesak ni tak dapat tidur. Tapi di sana dia ada hajah-hajah yang power, yang kuat. Dia seolah-olah macam darurah dia juga. Wa kadza yahrumu ittikhadhuhu. Begitu juga itu isyarat kepada khilaf lah. Wa kadza, dan seperti inilah, seperti istimal. Seperti istimal, yahrumu ittikhadhuhu, haram oleh membuatnya. Membuat ina ihima, mana bekas mah perak tu. Ai iktina'u ina innakdain. Iktina, asal mana iktina tu makna menyimpan, menghimpun. Maksudnya buat akan bekas kedua, mana bekas nakdain ni, nakdain maknanya mah dengan perak. Tapi hak ni ittikhad, tu wakadha tu fil asah. Pada wajah yang asahnya. Tu makna wakadha. Jadi dia ada bezalah ittikhad dengan istimal. Jadi kalau istimal itu maknanya bukan fil asahi. Jadi kalau ittikhad itu makna fil asahinya makna tak boleh juga, sebab membuat itu membawa kepada istimal. Jadi kalau dah tak, kerana ada dah bagi ada dah orang buat kan. Apa buat untuk gunalah. Akhirnya dia akan membawa dia pergi kepada situ. Wa muqabiluhu, dan bermula muqabilnya al-asahi. Muqabil asah yajuzu qtina'uhu, mana harus iktina'nya. Iktina' itu maksudnya ittikhaz, buat dan simpan. Jadi membuatnya dan menyimpannya akan ina ihima, ina nakdain, mana bekas emas dan juga perak. Itu muqabil kepada asah. Wa yahrumu tahliyatul ka'bati, dihare oleh menghiasi akan Kaabah. Wasairil masajidi bidhahabi wal fiddati, dan sekalian masjid, tubuh badan masjid tu bidhahabi wal fiddati, dengan mah dan juga perak. Hukumnya haram. Haram orang buat itulah. Tu. Wa yahillu al mumawwahu fil asahi, dan halalah mumawah tu makna, mumawah tu diambil makna tamwih, makna memelsuke. Maksud sini ialah saduran, maksudnya yang disadur, kerana menyadur tu maksud dia memelsuke, maksud dia menutupi bahagian asal sehingga tidak kelihatan. Jadi wa yahillul mumawah, dan dihalalkan mumawah yang disadurkan fil asahi. Jadi maksudnya ialah emas disadurkan dengan unsur yang logam yang lain. Ay al-mutalla, mana al-mutalla maksud mana yang disaluti bidzahabin wa fiddatin. Mana yang disaluti bidzahabin maknanya behel lain tapi disaduri dengan mah dengan perak. Tapi dia ada tafsir juga walam yahsul, tu qaid dia.
Ya betul. Maknanya pada wajah yang asahnya harus benda tembaga, misalnya tembaga disaduri dengan mah, dengan perak. Tu. Tapi walam yahsul minhu syai'un. Tapi tidak hasil daripada memawah saat ni, ataupun minhu min zahabin wa fiddatin tu. Mana al memawah saat ni tu. Syai'un, oleh suatu pun, bil ardi 'alan nar, dengan cara kita lentankan, bentaikan, masuk kita letak atas api tu, mana tak tubik sesuatu. Maka tak tubik tu maknanya harus halal. Kerana itu menunjukkan bahasanya unsur emas dan perak terlalu sedikit. Sehingga bila dibentaikan, dilentaikan di atas api, mana tak tubik. Bermakna dia terlalu sedikit. Tu. Jadi bila terlalu sedikit tu makna kesan dia tak ada lah sangat. Dia tidak menyerlah. Fa'in hasala, di situ tempat orang panggil halal ataupun tidak. Fa'in hasala minu syai'un harum istimaluhu. Maka jika hasil daripada memawah saat ni suatu, mana suatu syai', suatu daripada memawah, memawahnya harum istimaluhu, nescaya haramlah oleh istimalnya al memawah bizahab wa fiddatin. Tu. Maknanya apa dia? Maknanya kadar dia, kuantiti emas atau perak tu agak lebih banyak. Sehingga apabila dibentangkan di atas api, maka keluar sesuatu sedikit pun tak apalah. Menunjukkan masuk itu dia panggil dia punya sempadan dia. Sakat dia. Nak jadi kata boleh. Maksudnya kalau kita kecek dengan cara lain, maksudnya kalau memawah dengan unsur mah perak tu sedikit, terlalu sedikit, maka tak apa. Kalau banyak tak boleh. Jadi bagaimana perkiraan kata sedikit banyak? Yakni dengan lentan di atas api, al-ard 'alal nar. Jadi kalau keluar suatu daripada mah perak tu bermakna dia banyak. Maka tak bolehlah haruma istimaluhu. Wa kadza ittikhadhuhu. Wa kadza, dan begitulah juga seperti istimal, wa kadza kastimalihi, ialah ittikhadhu, membuatnya, memawah bizahabin wa fiddatin. Dan kaedahnya begitu, kaedah dalam fiqh kita ma harum istimaluhu harum ittikhadhu. Itu kaedah fiqhnya. Itu kaedah ini adalah betul di atas orang panggil wajah yang asah. Maksudnya tiap-tiap benda yang haram kita istimal dia, haramlah kita buat dia. Kerana buat tu ialah membawa kepada istimal. Wa yahillun nafisu, dan halal oleh nafis. Ini maknanya segala unsur-unsur yang elok, baiklah. An-nafis min ghairi nakdain, daripada yang selain daripada nakdain, mana emas dengan perak. Emas dengan perak pun dia panggil minan nafis, minan nafais. Benda-benda yang elok, cantik, indah. Jadi kalau selain daripada nakdain, minan nafais, daripada segala nafis, maka itu harus mana? Sebagaimana dia sebut dah tadi atas kaya kutin, seperti permata yakut. Permata yakut tu biasa warna merah. Wa fairuz, wa fairuzaj. Kadang-kadang tak ada jin tu mana fairuz. Mana permata fairuz. Tu. Itu kita sebut sajalah, kita tak ada kenal Fairuz itu comel lah, bagai-bagai comel lah. Permata-permata maknanya walaupun marfu'al qimah, mana tinggi harga dia secara mana sekalipun boleh. Cuma kita tak ada buat mungkin tak padat tapi berbeza dengan mah dengan perak. Mah dengan perak tak boleh. Fil azhari, pada al-azharnya, qaul yang azharnya. Tapi wa muqabiluhu, muqabil azhar, yahrum, harya juga. An-nafis, harya juga. Orang panggil kita guna bekas-bekas yang dibuat daripada unsur-unsur yang dipanggil sebagai an-nafis. Limadha? Kerana ada ilah dia. Ilah itu ialah sama sebagaimana penggunaan bekas daripada mah perak kepada lil khuyalai. Kerana riak. Boleh menimbulkan orang panggil riak, khuyala. Tu. Ini maksudnya ilah ini ada juga. Maksudnya kita kata kalau bahasa kita sekarang mana menyohu lah. Menyohu, bergagah. Jadi kalau begitu sebenarnya kalau kita ni, kalau dari segi tasawuf dia bercakap dengan agak lebih detail lagi.
apa saja pemilikan kita, kereta ke dengan jenama-jenamanya, apa saja jam ke, apa saja kalau semua itu ialah untuk iftikhar, maka hukumnya tu maksudnya jelas. Supaya dalam kitab Minhajul Abidin lontarkan suatu persoalan, kita mengambil harta-harta dunia ini yang halal, apa hukumnya? Imam Ghazali sebut 3 kategori hukumnya. Yang pertama, seorang itu mengambil harta benda yang lebih daripada qadril hajah, lebih daripada qadar hajah, hukumnya haram. Bagaimana hukumnya haram? Yakni kita memilikinya, kita berusahanya untuk mendapatkan, untuk iftikhar, untuk bermenggah-menggah, nak pelekeh orang, nak minum orang, nak akak diri kita, maka hukumnya adalah haram. Sebab iftikhar, mana takabur itu, mana hukumnya haram. Maka mengambil harta dunia itu adalah wasilah. Wasilah mana ma'adda ilal haram fahuwa haramum. Apa sahaja yang membawa kepada haram, maka dia haram juga. Jadi hak ni bahagian ni bagi orang tak nampak lah. Sebab bahagian ni ialah tentang kosak hati masing-masing. Ini bagi bahagian orang mengaji ilmu tasawuf saja. Jadi kita nak lari apa payah cuma kita boleh rayak mana membeli kereta mahal-mahal ni tujuannya biar betul kosak. Kita hanya boleh tarbiyah begitu je. Jadi kerana kita kena rayak menyatakan hukum bayanul hukmi. Kita kena rayak hukum haram beli kereta mahal-mahal terkejutlah orang mula-mula kemudian kita jelaskan bagaimana dia boleh jadi haram. Sebaliknya, kalau itu adalah untuk mencapai orang panggil iftikhar juga, kadang-kadang adalah alat juga, wasilah juga. Sebab untuk boleh masuk kepada orang-orang yang kenama orang-orang besar, raja-raja, orang kalau ustaz lekeh-lekeh tok lebah kapur gini, mana boleh nak masuk. Sebab tu sijil pun dia perlu juga. Kita nak orang yang ada PhD di kalangan kita sebab yang nak berdakwah, nak masuk dekat kepada raja, siapa dia? Nak masuk dekat kepada pembesar-pembesar mereka Tapi mereka tu kena betul qasad. Situ. Bukan semata-mata nak mendampingi raja semata tu, makna salah dah. Jadi sebab itulah makna ni kena belajar. Makna kita tu kena belajar ilmu tasawuf, ilmu membaiki hati Jadi supaya semua dunia ni menjadi alat untuk agama. Kalau begitu makna comel lah. Maksud kita nak di kalangan kita tu ada yang ada jawatan ada jawatan, mudahlah kita nak melaksanakan agama. Dan sekarang pun kita telah sedar dah kesilapan kita membiarkan orang lain untuk mengambil tempat-tempat yang terpenting dalam agama yang akhirnya kita orang panggil orang-orang yang maksudnya terpaksa mengikut. Kita ni jadi pengikut. Sedangkan maknanya orang boleh guna kedudukan, jawatan, pangkat tu. Ini maksudnya ialah kalau itu adalah sebagai wasilah, maka itu adalah suatu perkara yang sangat mulia. Jadi hal begini kita perlu jelaskan anak-anak kita kepada orang-orang muda yang belajar ilmu dunia, ilmu akademik perlu diperjelaskan. Mereka belajar ilmu sains ataupun orang panggil mengambil apapun profession, mana kerjaya ini perkara yang sangat serius biarlah semua itu ialah untuk agama Islam. Termasuklah apatah lagi orang terlibat dengan ilmu agama adalah malang, sangat malai lah kalau ilmu agama ini untuk kita mencapai hazud dunia. Jadi maksudnya ialah kita kena tahu jelas posisi kita ini dari sudut menyumban kepada agama. Jadi kalau maksudnya kena seperti kita kata di antara keuzuran meninggalkan sembahyang Jumaat, misalnya kerana tiada pakaian yang selayaknya dengan misalnya mufti ni tak boleh pakai pakaian supaya kita alah serupa sama semua manusia, kita nak pergi sembah Tuhan betul tapi dia kena jaga kedudukan dia sebab dia menjawab satu jawatan dalam agama. Begitu juga Tok Qadi Tok Qadi dia kena berpakaian hebat lah, tapi hari ni dah jadi lagu lain dah. Orang awal lebih hebat dengan serobanya dengan ini Tok Qadi pala dongkok begitu je tu makna tidak jaga orang panggil martabat tu maksudnya jadi tidak ada ketandaan syiar maksud siapa dia orang alim tak tahu. Orang alim tukar takik habis tu jadi orang alim pakai serebe buat seloyo gitu tu jadi maksudnya ialah begitulah maknanya hak ni illah khuyala itu ada illah khuyala itu ada walaupun itu soalati, tetapi secara dasarnya memungkinkan untuk jadi khuyala itu adalah sangat besar. Jadi kalau memakai
istimalkan bekas daripada mah perak, begitu berlaku khuyala, maka bekas-bekas yang diperbuat daripada benda-benda yang an-nafis ini juga pun juga ada illah yang sedemikian. Dengan sebab itu muqabil kepada azharnya hare juga limadha lil khuyala'i wa ma dubbiba min ina'in, dan barang yang ditempel tadbib lain, tamwih lain, tamwih sadur, tadbib mana tempel tempel wa ma dubbiba min ina'in, barang yang ditadbib, yang ditampal, yang ditempel apa dia madubbiba tu min ina'in, daripada bekas. Kata dubbiba tu bidahabin dengan mah. Hari ni hari Senin. Esok ni tak teringat esok. Ustaz Allah tak ada atas lagi. Esok nak jadi juri pondok modern. Ustaz Allah tak ada. Jadi min ina'in bidahabin, dengan zahab, makna tampal dia, tempel dia tu dengan emas, au fiddatin. Kata dubbiba tu dobbatan kabiratan, akan sebagai dobah yang besar. Li Aisyah syai, maknanya li zinatin, kerana zina, berhias. Jawab dia harumas ti'maluhu wa tiqadhuhu, hare guna dia, gap dia guna bekas yang ditadbid dengan mah ke atau perak, dan orang panggil tadbid itu dobah yang besar, kerana apa? Kerana zina, maka hukumnya adalah haram. Maksudnya istimaluhu wa tiqadhuhu, sama ada istimal ataupun membuatnya. Wa aslu dabbati, bermula asal dobah ni apa dia asal dobah mana tempel-tempelnya yang kasiro al-ina'u, bahawa patuhlah ataupun pecahlah oleh bekas, fayudu'u ala maudi'il kasri, maka diletaklah di atas tempat pecah saat ni, nuhasun akan tembaga, au fiddatun ataupun perak, limaza liyum sikahu, kerana nak memegang akan dia, akan maudi'il kasri itu. Summa tawassa'al fuqaha'u, kemudian telah berluah-luahlah oleh fuqaha. Dia asal timbul cerita dobah ni, bekas-bekas tu pecah, kemudian ditempel lah dengan nuhas, tempat untuk imsak, lepas pada tu makna tawassu' oleh fuqaha, makna fa'atlaqu, maka itlaq oleh mereka itu al-fuqaha, akan dia at-tadbib itu. Kembali kepada tadbib, ala kulli ma yulsaqu bih, di atas tiap-tiap barang yang yulsaq ni makna ditempelkan bihi dengannya, ditempelkan dengannya, yulsaqu bihi dengannya, dengan ma, tiap-tiap barang yang ditempelkan dengannya dengan kulli ma tu. Tu maka dia asal dia ialah dengan nuhas, itu dengan tembaga asal dia Sekarang telah ditawasukkan oleh para fuqaha, makna tiap-tiap ma yulsaqu bihi, maka itu dinamakan sebagai dobah belaka wa illam yang kasih, sekalipun tak pecah, tak patah sekalipun, asal ke tepek, nama dia tadbib dah. Asal-asal dia tepek tu untuk imsak tapi dah jadi trend pula misalnya begitulah yang terjadi. Comel orang nak bekas demo ni, comel gapo dia pecah nak takut nak bagi lama-lama dia jadi ke orang panggil jadi perhiasan trend supaya kereta tu dia membubuh di antara dua apa bumper tu jadi kalau kita secara segera faham waham kitanya, dialah yang memegangnya pada ada sekalipun tu, itu ialah sebagai janguk tu, ataupun demo orang panggil apa nama percikan, orang panggil cak-cak itu seperti nampak tahi kicuk lah bergapo, itu dah jadi sebagai suatu perhiasan tu. Asal ni dhabbatan kabiratan atau saghiratan, ataupun saghirah mana kecil, bi qadril hajah, kecil itu dengan qadar hajat. Qadar hajat itu ialah qadar apa dia? Qadar imsak itulah. Qadar boleh megang tu. Maka fala yahrumu fala yukrahu. Maka tidak diharamkan
dan tidak dimakruhkan, yakni istimal wa tikhazu dah. Au sani bi qadril hajah. Tu bi qadril hajah. Au saghiratan ataupun kecil tapi lizinah kerana berhias. Au kabiratan ataupun besar lihajatin. Makna kerana hajat, jaza harus ma'al karohati. Jadi fihima pada keduanya ialah saghiratan lizinatin dan kabiratan lihajatin. Dua-dua tu adalah makruh fil asahi. Pada wajah yang asahnya. Wa dabbatu maudhi'il istimal, dan dabbah tempat istimal nahu syurbi ka ghairih. Dabbah tempat istimal, maksudnya orang panggil tempel tu tempat yang kita guna seumpamanya untuk minum. Itu ka ghairihi seperti lain daripada istimal. Tu domir kembali kepada istimal, mau diistimal. Fi ma dzukira, pada barang yang telah disebut sana. Fi ma dzukira, pada barang yang disebut tafsiluhu, akan tafsilnya. Tafsilnya sebagaimana tadilah. Itu maknanya nombor satu kali mana dabbatan kabiratan lizinatin haruma istimaluhu. Tu. Au saghiratan bi qadril hajah. Itu maksudnya. Fi ma dzukira fil asahi, pada wajah yang asah. Wa muqabilul asah, wa muqabiluhu, muqabil kepada asahnya ialah yahrumu ina'uha, bekasnya, bekas dabbah, bekas dabbah sani mutlaqan semata-mata li mubasyaratiha bil istimal, kerana mubasyarahnya dabbah tu. Mubasyarah asal mana mubasyarah, bersentuh bil istimal, dengan istimal. Walaupun orang panggil dabbah itu pada bukan maudhi'il istimal, bukan pada tempat orang panggil untuk guna sekalipun. Jadi makna alat-alat yang bukan untuk diguna sekalipun, tapi kerana mubasyarahnya dabbah itu dengan istimal. Qala qultu, aku kata, Imam Nawawi, al-madhhabu, al-madhhabnya ialah tahrimud dhahabi mutlaqan. Menharai kemah mutlaqan maksudnya lihajatin lizinatin kabiratan aw saghiratan semua. Walaupun lizinah pun tak boleh, mana lil hajah pun tak boleh juga. Kecil besar tak ada kira, mutlaqan tak boleh semata-mata pakai tutup jalan kemah keming tu tak boleh dengan mah. Ai sawa'un kanat saghiratan, sama saja ada ia dabbah saat itu, dabbah daripada mas, dabbah daripada saghiratan kecil ko, au kabiratan lihajatin ko, kerana hajat ko, au lizinatin ko lagi tak boleh. Wallahu a'lam. Wa marji'us sighari wal kibari itu al-urfu, bermula tempat rujuk, tempat kembali kecil ataupun dan besar itu ialah uruf. Fa in syakka ataupun syukka, fa in syakka, maka jika syak oleh seorang fi dalika, pada demikian itu, yakni fi sighari wal kibar tu kecil, fal aslu al hilu, maka asalnya ialah halal, sebab asal dia kecil dengan besar ialah kecil. Maka dikirakan bila kita tidak yakin kata besar, maksudnya ia adalah kecil. Tu. Qala musannif rahimahullah taala, babu asbabil hadathi. Hada ini ialah bab pada menyatakan sabak-sabak hadas. Ayil asghari, arti maksud hadas di sini ialah hadas kecil. Limadha? Bab apa murad dengan kata al hadas sini ialah hadas kecil? Li'annahu, kerana bahawasanya al hadas itu al muradu innal itlaqi. Li'annahu al asghar. Li'annahu, kerana bahasanya al asghar itu al-muradu ialah yang dikehendaki indal itlaq, ketika itlaq ke perkataan hadas. Bila diitlaqkan perkataan hadas tanpa dikaid mana jenis-jenis hadas, maka murad dia ialah al-asghar. Wal asbabu tu gab dia jam'u sababin. Asbab lah jamak kepada sabab. Sabab ni kalau bahasa Melayu agak laluan. Lalu lalu. Mana asy-syafi wallah subhanahu wa ta'ala, tapi dia lalu ko obat. Jadi tak salah lah kalau kita orang fikir cek mana
Sabak makan obat saat ni rasa lega dah sikit. Sabak, sabak. Maksudnya ialah obat tu ialah sabab. Nah. Tapi kalau budak baru belajar ilmu akidah tauhid kan, dia kata ciri selalulah tak boleh kecek lagu tu. Tu. Wa yu'abbaru anha binawaqidil wudu, dan dibuat ibarah juga akan bab asbabil hadas ini. Anha anil asbabil hadas. Binawaqidil wudu, dengan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Maksud dia sama. Hadas itulah yang membatalkan wudu. Ya arba'atun, dan ianya asbabul hadas ataupun nawaqidul wudu ialah 4. Ahaduha, salah daripada 4 itu, ayil asbabi, salah satu daripada 4 salah satu daripada al asbab atau pepak tu, khuruju syai'in, keluar suatu tu makna ainan kana aurihan. Takmim dia nya sama saja ain ke ada ya syai' itu, aurihan ataupun dia adalah rih, mana angin. Za tahiran, suci ada ya mana misal dia kadudin seperti ulat au najisan ataupun najis dia tu tak ada kira, maksudnya batal berlaku ni maknanya sabab kepada berhadas, najis ke suci ke milihi kauruju syai' daripada, yakni kemaluan hadapan, ai al mutawaddi, makna orang yang berwudu, al hayy yang hidup. Mana faham selalu dah di sini, maksudnya kalau yang mati tidak al hayy, lagi pula al wadih, makna yang wadih, yang terang dari segi jantinanya, kekaliannya. Keluarlah dengan kata wadih itu ialah khunsa muskil. Ini maksudnya kalau keluar daripada khunsa muskil itu makna dak lah. Au duburihi, itu hok bahagian kubul ni, hok khunsa ni. Kalau kok belakang batal juga kalau khunsa pun. Sebab kalau dah daripada kubul itu, maka ada andaian keluar itu, maksudnya bukan orang panggil kemaluan dia tu boleh diandaikan begitu. Jadi au duburihi ataupun keluar syai' san itu ialah daripada duburnya, belakangnya, kemaluan bahagian belakangnya, nya mutawaddi. Jadi fala naqdha, maka tidak ada jenis batal bi khuruji syai'in, dengan keluar suatu min kubulil mayiti, kubul mayat jadi tak payah bimbang lah sudah dimandikan sunat tubik pulak buat pulak nyanyo lagu tu itu akan jadi tasasul, nyanyolah kepada orang hidup kalau lagu tu gak amin. Au duburihi, ataupun duburnya mayit, keluar sesuatu itu makna tak batal setelah diperwudukan akan dia wala, dan tidak batal wuduk juga bi khuruji syai'in min kubulil khunsa, dengan keluar suatu daripada kubul khunsa daripada kubul, bukan dubur. Kalau dubur batal juga illal maniya, itu istisna daripada khuruju syai'in tu, yakni malaikat sesuatu itu ialah mani, illal maniya, malaikat mani, maka tak batal. Selain daripada mani, keluar daripada kubul, dan kubul itu makna batal tu. Benda yang keluar aimani ya syaksi, mani sesuatu itu nafsih dirinya, diri syaksi, mana mani dirinya, diri seorang itu al kharija, itu makna sifat kepada mania. Mania makna yang keluarlah mani sini minhu, daripadanya, daripada saksi, awalan pada permulaan kalinya jadi mani yang keluar pada permulaan kali, maka itu mengeluarkan bagi mani yang keluar pada kali yang keduanya, dan seterusnya. Bagaimana misal dia yang keluar kali pertama contoh dia ni, di antaranya contoh misal ka'an amna, seperti bahawa dia tu keluar mani bimujarradiz nazari, dengan semata-mata nazar, mikir. Dia orang remaja, orang muda ni, dia kuasa khayal dia tu, dia power sangat bila kita tua, alah ketua ni tak usah kata benda lain tak kuat, kaya pun tak kuat dah, tak boleh nak kaya, tak boleh nak imagine, tak boleh nak gambar jadi kalau rakyat cuba bayarkan, tak boleh, hamba tak boleh nak bayar dah dia tak kuat, tak gari dah fikir dia jadi tumpul
Maksudnya perkiraannya akan jadi macam kanuk-kanuk semula. Dia tak boleh nak kira dari segi masalah orang jangit. Ada. Seorang anak dia marah. Dia. Lepas orang panggil mana dia parking. Kata dia ni semaya jemaah. Kita pun terkejut. Sebab kita selama ni kita anggap dia seorang lemah lembut. Bila bercakap. Tapi dia marah di khalayak ramai begitu ayah dia tu. Kita tak suka lah. Dia parking kereta di kawasan parking. Ayah dia pergi tunggu. Ayah tua. Pergi tunggu tepi jalan. Jadi tunggu tepi jalan. Jadi kalau dia berhenti, akan jam lah kereta belakang kan. Jadi dia cari Nana. Dia nak marah lah. Tak jumpa cari ayah dia. Ayah dia uzur lah. Dia bawa. Jadi bila dia sapah, dia pun nampak ayah dia pun dia pergi. Dia marah. Kita terkejut lah. Dia kata, tak okey ayah tak boleh nak fikir. Yang berhenti sini habis. Tu nak ayat kata, orang tua dia tak boleh nak fikir tu. Dia tak reti nak fikir, dia reti hal dia. Dia tak faham dah. Dia tak boleh nak gamuk-gamuk supaya budak semula lah. Tu. Jadi maksudnya anak-anak tu dia kena faham lah. Orang tu tak jadi orang tua lagi. Orang tua ni dia lemah segala-galanya. Hati pun lemah. Hati lemah ni sensitif lah. Mudah terasa hati. Tu. Jadi ni orang muda ni kaya apa boleh tu air mani. Dia kaya sebab dia power dia kuat. Kaya dia tu mana dia boleh intisar. Kalau dekat kita kaya ni tak intisar. Dia jadi orang panggil semua dah jadi lemah. Jadi dengan semata-mata dia kaya tu nazar, mana dia fikir mana. Jadi itu keluar mani, boleh keluar mani. Tu dia nak keluar mani ni dia panggil kemuncak ni syahwat sampai kepada kemuncak baru keluar. Tapi begitulah. Orang panggil daya, orang panggil orang-orang muda tu dia kuat kuasa khayal dia pun dia mampu kaya benda yang sangat kuat lah. Jadi fala yanqudu wudu'uhu tak batal wuduknya kalau dia tu dalam keadaan berwuduk lah. Dia ada semaya tapi yalah duk kaya tu. Qala musannif rahimahullah taala walawin sadda makhrajuhu seandainya tersumbatlah oleh makhrajnya. Makhraj ni lubang lah. Jalan keluarnya seorang. Jadi makhraj ni maksud dia ialah sani lah, makna kubul dubur sani lah. Tu. Tersumbat wan fataha dan terbuka makhraju badalih. Terbuka lubang. Makhraj ni kita kata lubang lah. Makhraj makna tempat keluar. Badalnya badal kepada makhraj dia asal. Tu. Makhraj badalih itu mana? Duk mana? Tahta ma'idatihi. Yang di bawah daripada ma'idahnya. Ma'idahnya seorang lah saksi. Gapo dia ma'idah ni. Semoga dia tukar dengan surah Al-Ma'idah tu ni ma'idah. Jadi hiya ma'idah itu fil asli pada asalnya ialah mustaqarrut ta'ami wasyarab. Itu asal dianya ma'idah ni ialah tempat tetap bagi makanan dan minum. Tapi wal muradu biha huna, murad dengannya ma'idah di sini pada babi asbabil hadah ni lah. Secara khususnya ialah as-surratu. Maksud dia ialah surrah. Maksud dia ialah pusat. Situ. Ketanda ehok zahir tu ialah pusat. Situ. Tempat sempadan dia. Tempat perkiraan hok dia panggil hok tafsili. Sebagaimana lagi akan datang. Jadi makhraj dia hok asal tu tersumbat. Kemudian dia ada makhraj hok lain badal dia. Tapi makhraj tu di mana? Di bawah pusat. Di bawah pusat. Fakharajal mu'tadu, maka keluarlah benda yang beradat. Benda yang beradat keluar. Khurujuhu, oleh keluarnya. Mana misal dia? Kabaulin, seperti air kecing. Tubik ku makhraj badalihi itulah. Makhraj badalihi itu. Tapi makhraj badalihi pun duk mana? Bawah pusat. Wa kabaulin wa ghaitin. Ghaitin maksudnya tahi. Naqada nascaya batalah wuduknya. Jadi makhraj yang asalnya tersumbat insidad, kemudian keluarlah maknanya daripada perkara yang beradat
seperti tahi, air kecing, daripada makhraj badal kepada makhraj yang tersumbat itu. Yang mana makhraj itu ialah di bawah pusat. Bawah maidah makna bawah pusat. Wa kadza nadirum, maka itu khilaf. Wa kadza nadirum, yang keluar itu ialah nadir. Benda huk bukan biasa tubik lah. Mana misalnya khurujuhu, oleh keluarnya nya al-kharij itu, mana misalnya kadudin, seperti ulak. Ulak ni jaga tubik ni. Tapi kita jamin dulu budak-budak kita ingat lagi acak budak-budak jamin tu tubik cacing. Kita berok ni kita boleh tarik cacing tu. Dulu kanak-kanak cacing lah dia, penyakit cacing ni. Tubik cacingnya ni. Jamin lah ni tak ni. Mana kita tahu lah anak-anak kita tak ada benda lagi tu tak ada dah ni. Jadi ni seperti tubik dud ni. Keluar dud itu nadir. Mana bagian nadir? Jadi nadir sekarang ini dah jadi istilah dalam bahasa Melayu tu, maknanya benda-benda logam yang jarang ditemu tu dia panggil nadir. Unsur nadir. Kadudin fil azhar. Ini pada qaulian azhar saja. Mana dud maksudnya bata juga. Bata juga air semaya. Inilah masalah makhraj yang asalnya tersumbat, kemudian ada makhraj badal dia. Tapi makhraj badal dia tu di bawah pusat. Kalau keluar itu ialah benda yang nadir seperti dud misalnya, bata juga. Wa muqabiluhu, muqabil kepada azhar la yanqudu an-nadiru, sebagaimana huk atas tadi. Maksudnya ialah sebagaimana huk al-mu'tad. Kalau yang nadir la yanqudu maksudnya tidak batal. Tidak batal mana an-nadir, yal mu'tad saja batal. Muqabil kepada azhar. Azhar dia tak ada kira mu'ta ke nadir ke batal berlaku. Gitu. Ataupun in fataha fauqaha, ataupun terbuka fauqaha, ai terbuka fauqaha, fauqa ayil maidah. Maidah tu makna surah lah. Maidah duduk kat mana maidah ni? Surah, murad dia surah. Jadi terbuka di atas pada maidah. Atas makna di perut lah, atas pada pusat. Wal muradu, dan muraknya, murak di atas tu lah. Mana murak di atas tu? Fauqa tahtaha. Begitu. Dia supaya ni lah, supaya ayat fara'i itu kan, mana fa'in kunna nisa'an fauqa snataini. Fauqa snataini termasuk dua. Bukan tiga dah. Termasuk dua juga. Jadi supaya lah. Fauqa snataini, yang lebih daripada dua. Termasuk dua, bermula daripada dua. Ini pun maksudnya fauqa tahtiha. Lagu mana bi'anin, tengok dia punya taswir dia, nampaklah murad bi'anin fataha fi surrati. Tu atas bawahnya pusat, maknanya hok sama betul dengan pusat tu, di pusat ataupun au mahadhiha. Itu makna fauqa tahtaha tu. Tu fauqa, beli juga ni fauqa tahtaha. Ini murad dengan fauqaha tu makna fauqa tahtaha. Jadi kalau kita kata di atas pusat, maknanya kalau yang membetuli dengan pusat tu dok. Tidak. Maksud dia ialah atas pusat tu, atas makna bawah pusat. Atas pada bawah pusat. Mana atas pada bawah pusat. Muka tubuh kita dia tak ada lain ke ni. Jadi mana atas pada bawah pusat. Maksudnya sama betul dengan pusat. Jadi kalau fauqa surah, fauqa al-maidah makna murad dengan makna maidah tu pusat, atas pada pusat. Jadi kalau sama betul lain pusat tu makna dok. Tidak. Dia naknya fauqa tahtaha tu. Makna atas pada bawah pusat. Bermaknanya di pusat dan mahadhiha, yang membetuli dengan pusat tu. Tu. Jadi sebab itu murad dengan kata fauqa tu. Tu. Au fauqaha, ataupun atas pada surah tu betul-betul. Wahwa ayil aslu munsaddun, tersumbat. Yang asalnya tersumbat. Di atas pada pusat ada lubang yang terbuka. Tu. Saat ni bawah pada pusat, ataupun yang membetuli pusat. Atas pada pusat ataupun membetuli pada pusat terbuka. Lubang asalnya tertutup. Au tahtaha, ataupun di bawahnya, bawah surah. Wahwa munfatihun, sedangkan dua keadaan. Satunya faraj yang asal, makhraj asal, makhraj asalnya tersumbat, kemudian ada lubang yang terbuka
atas pusat atau paras pusat. Satu. Yang keduanya, terbuka tu ada lubang yang lain, terbuka di bawah pusat. Dan makroh yang asalnya terbuka juga. Nah, dia sama tu. Dua tu. Wahwa munfatihun. Fala yang kudu al-khariju minhu. Maka tidak batal oleh yang keluar, tidak batal wudu. Yang keluar daripada makroh ni. Makroh yang terbuka. Mana? Dua keadaan. Satunya makroh yang asal tersumbat. Kemudian terbuka makroh yang lain atas pada pusat. Atas pada pusat atau sama betul dengan pusat. Tubik sesuatu melalui makroh yang atas pada pusat atau sama betul. Tak batal wudu. Ataupun makroh yang lain itu di bawah pusat, tapi makroh asal terbuka juga. Makroh yang asal terbuka. Makroh yang asal itu terbuka. Kemudian ada lubang pula di bawah pusat juga. Tubik sesuatu daripada lubang di bawah pusat tu. Pun tak batal juga wudu. Serupa dengan hak sani. Jadi dua keadaan dah. Tu fala yang kudu al-qajum fil azhari pada qaul yang azhar. Li'annahu inda khurujihi minal surrati, kerana bahawasanya al-kharij itu ketika asyai itu makna inda khurujih, ketika keluarnya sesuatu minas surrah au faqaha. Maknanya hok tubik hok kok lubang hok sama betul dengan pusat ataupun lubang yang atas pada pusat, walaupun makroh asal tu tertutup, maka dianya bil qai'i asbahu, dengan muntah terlebih menyerupai. Tu. Walaupun lubang asal tu tertutup. Lubang asal tertutup. Kemudian terbuka lubang yang di atas pusat ataupun sama betul dengan pusat. Tubik sesuatu daripada tak batal wudu sebab dia lebih menyerupai dengan qai', dengan muntah. Wa fima idza kharaja min tahtiha, daripada masalah apabila keluar sesuatu tu daripada tahtiha. Jadi lubang yang duduk bawah pusat, tapi wal aslum munfatihun, lubang asal terbuka. Jadi lubang asalnya faras, so kita kata kubul ke mananya terbuka. Lepas tu ada lubang bawah pusat, tubik kok lubang bawah pada pusat, pun tak batal juga. Sebab apa? Kerana la darurata ila makhrajihi ma'amfitahil asli. Kerana tidak ada darurah terdesak kepada makrajnya. Makraj yang baru tu, makrajnya ma'amfitahil asli serta terbuka yang asal. Terbuka yang asal tu maksudnya jadi walaupun tubik sesuatu melalui itu, itu makna tidak jadi batal kerana tidak ada darurah terdesak kepada makrajnya. Makraj yang di bawah pusat sana. Tu. Tapi wa muqabilul azhari yang qudul khariju mimma dzukira, batal berlaku muqabil azharnya batal wudu al khariju oleh yang keluar mimma dzukira daripada barang yang telah disebut sana. Dua keadaan lah. Yang pertama lubang asal tertutup, kemudian lubang itu berada pada paras pusat ataupun di atas paras pusat. Batal wudu juga bagi dia. Ataupun lubang di bawah pusat tapi lubang asal terbuka, batal juga kalau tubik ikut lubang yang kedua tu. Tu. Itu muqabil azhar. Wa hadza kulluhu fil insidadil aridi. Wa hadza kulluhu, dan bermula ini. Jadi kalau nak mudahnya wa hadza takrir, ini takrir, huraian tadi. Start daripada mana? Start daripada walawin sadda makhrajuhu wa fataha tu. Tu situ tu kullu hadza ini fil insidadil aridi, pada insidad yang aridi, yang baru jadi, bukan asli dia. Tu. Wa amal insidadul khalqiyu, adapun kalau insidad itu tersumbat itu yang al khalqi, kejadian, bangsa kejadian asal lagi, fayang quduma dzukira, batal oleh yang telah disebut tadi, makna batal wudu dengan sebab perkara-perkara yang disebut tadi. Tu. Kalau insidad itu yang asli. Qala atsani, yang kedua, as-sababut tsani, sabab yang kedua bagi asbabil hadas, min asbabil hadas al-arba'ah, zawalul aqli, hilang akal, at-tamyizi, karena akal itu fungsi akal itu ialah tamyiz. Tu. Membezakan la bi ayyi syai', dengan apa sesuatu, bi naumin ko, dengan tidur, au ghairihi, ataupun lain daripada naum.
Ka'irma'in seperti pensan, wasakarin, mabuk, wajununin, gila. Dan gila. Fa kharaja an-nu'asu, maka keluarlah oleh an-nu'as. Keluarlah oleh an-nu'as, maksudnya daripada kata hilang akal saat ni, keluarlah oleh an-nu'as, mengantuk. Nah, keluar daripada dengan kata tidur tu oleh an-nu'as. Jadi nu'as mengantuk lain, tidur lain. Wa hadithun nafsi, dan kata-kata hati. Kata-kata hati ni maksudnya ni macam kita jenera ke tak jenera kita ni. Kita duduk kecek tu, duduk kecek, kita ada kecek mana kita tak jenera lagi, tak lelap lagi ni. Tu. Juga tidak membatalkan. Tidak membatalkan akan orang panggil wudu. Wa awailun nashwatis sakar, dan permulaan jadi mabuk. Mana mabuk yang mula-mula tu pun juga tidak membatalkan air sembahyang. Fala naqdha biha, maka tidak ada pembatalan wudu biha dengan al-mazkurah. Illa malainkan nauma mumkinin maq'adih. Tidur nauma tidur yang tetap mumkina maq'adih. Illa nauma mumkina, malaikat tidur yang tetaplah oleh tempat, mana terjemah makna papai punggungnya. Tepat tetap maq'ad mana tempat duduk. Tempat duduk makna papai punggungnya. Itulah papai air. Maksud maq'adah tu ialah al-yaih. Tu. Jadi maq'ad tu tempat duduk lah. Jadi murad tempat duduk apa? Al-yaihi. Dua papai punggung dia. Tu. Mana tetap. Min makarrih, daripada tempat tetapnya. Mana al-yaihi min makarrihi. Tu. Dia kerana hakikatnya bukan tidur tu yang membatalkan. Bukan tidur tu sebenarnya dia klik kepada yang pertama juga. Kerana orang panggil sebenarnya tidur tu sendiri, bakpo tidur tu membatalkan. Orang panggil sebenarnya kerana dia tu mazinah khurujir tempat sengkau keluar angin. Sebab dalam hadis itu, dalam kita buriyah kalau misalnya ada hadis, maknanya al-ainani wuka usahi. Mana dua mata tu ialah pengikat dubur. Dua mata tu pengikat dubur. Maksudnya mata kita bila kita jaga, maksudnya kita tahulah kita boleh kawal. Kita tahu kalau kita ketuk ke berapa. Tapi kalau tidur orang kata kita mengekur derah pun kita tak akan mengaku. Bila kita tidur dia boleh keluar angin. Kita tak boleh nak jaga. Kalau dia keluar dah. Tu. Jadi sebab itulah qaid dia ialah tetap dua papai punggung pada tempat kedudukannya. Sebab kedudukan lagu tu angin tak boleh keluar. Wala tamkina liman nama ala qafahu, dan tidak ada jenis menetapkan tamkin. Tidak ada jenis menetapkan papai punggung. Liman nama, bagi mereka yang tidur ala qafahu, di atas batas tengkoknya, tidur menelentan. Tidur di atas batas tengkok, maksudnya tidur menelentan. Mana ada orang panggil tamkin, penetapan papai punggung, tak ada. Wala liman nama qa'idan, dan tidak wala tamkina juga, tidak ada penetapan papai punggung juga. Liman nama qa'idan, bagi mereka yang tidur secara qa'idan, duduk, wa huwa hazilun, sedangkan dia tu hazilun jiddan, kurus sangat-sangat. Jadi bila kurus sangat-sangat tu dia tak ada isi balah manu. Bila tak ada isi balah manu, dia walaupun duduk duduk selo sekalipun, dia kemungkinan nak tubik tu boleh juga. Tu. Itu hasil. As-salisu, yang ketiga, min asbabil hadas iltiqa'u basyaratayil rajuli wal mar'ati, bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan. Ila mahraman, malaikat mahram. Mahram tak apalah. Mahram yakni yang haram nikah, fala yang kudu lamsuha, maka tidak batal air semaya lamsuha, menyentuh mahram. Fil azhar, pada qaul yang azhar. Wa muqabiluhu, muqabil azhar, yang kudu juga. Yang kudu juga bilam siha, dengan menyentuhnya. Menyentuh mahram. Mahram makna kulit lah, tanpa berlapik. Wal mahram tu wal mahram tu apa dia? Mahram min harumanikahuha, mereka yang haramlah oleh menikahnya akan dia akan men. Tu. Jadi men tu akan tino lah. Mereka yang haram oleh nikahnya men. Tu.
Limadha, dengan sebab apa haram nikah? Binasabin, dengan sebab nasab. Au radha'in, dengan sebab menyusu. Au musaharatin, ataupun dengan sebab berambil-ambil. Dia panggil berambil-ambil. Mana berambil-ambil? Kita ambil dia tu jadi tok tua kita. Kita ambil dia tu jadi ipar duai kita. Tu. Jadi tapi hak tu dia ada tafsir pula. Jadi musaharah tu dia ada haram muharram, mahram muabbad. Hak tu yang tak batal tu mahram selama-lamanya. Jadi kalau ipar duai itu dia panggil haram, orang panggil ghair muabbad, itu batal. Jadi musaharah ni berambil. Kita ambil dia jadi jadi natu kita, ambil dia jadi tok tua kita. Tu dia panggil musaharah. Tapi kalau orang kapur ni berambil. Orang kapur ni biasa orang tua dulu dia kecil berambil. Dia lain lah pula makna dia ni. Berambil ni makna ada sakut paut. Berambil kok tu pula berambil ada kaitan berambil juga berambil. Berambil-ambil lah. Ni makna. Tapi hak ni musaharah tu maksudnya mana menantu, mertua tu. Dengan sebab musaharah. Wal malmusu kalamisi, bermula yang disentuh, orang yang disentuh. Wal malmus itu siapa dia? Wahwa men waqa'a alaihi lamsu, mereka iaitu mereka yang jatuh di atasnya nyomen tu al-lamsu, maksud orang yang disentuh. Kalamisin seperti lamis jugalah, seperti orang yang menyentuh, maksudnya batal juga. Bukan kata orang yang menyentuh je yang batalnya, orang kena sentuh batal juga. Fintiqadi wudu'i, pada terbatal wuduknya al-malmus. Fil azhar, pada kaulian azhar, wa muqabiluhu, muqabil azhar la yang kudu, tidak batal wudu ila wudu'ul lamis. Kalau gitu sedaklah kita orang kena sentuh tu maksudnya tak batal air semaya muqabil azhar. Demo anu semaya tadi tak ambil air semaya. Demo sentuh kahwin. Demo sentuh kahwin, bukan kahwin sentuh demo. Supaya ya kata malmus ngalamis. Ada muqabil azhar kata tak batal malmus. Tu. Kalau orang baru-baru dia bagi kena lah dia kata air banyak tu pagi kita air banyak marahlah kita sentuh kita nak semaya dah dia kata tak alah air banyak abel dia kata tu. Jadi muqabil azharnya yang kudu mana-mana musahara mana la yantaqidu illa wudu lamis, malaikat wudu malaikat oleh wudu orang yang menyentuh saja. Wala tanqudu saghiratun, tidak batal air semaya kanak-kanak perempuan yang kecil. Kanak-kanak perempuan yang kecil tak batal dengan sebab persentuhan mana kanak-kanak perempuan yang kecil lam tablugh, bukan tidak balik bukan tidak balik, maksudnya lam tablugh yang tidak sampai haddan tushtaha fihi, yang tidak sampailah kanak-kanak perempuan saghirah sani akehad habis yang diberahikan dengannya. Tu yang diberahikan padanya pada had itu. Jadi hak tu makna kita tak boleh nak buat zakat umum. Sebab kalau orang Arab ustaz lah dia subuh dia kalau umur kalau sekolah rendah ni dia serupa tingkat tedah dia serupa balik pun dia berkaitan dengan kesuburan kesuburan tubuh badan Jadi maknanya sekarang ni dia beza ni, dia begini pengukuran. Zaman kita budak dulu, kalau John ni duduk mandi telanjang atas tali air, tak malu. Budak tina lalu dia tak rasa malu. Sebab apa? Perasaan orang panggil ingin kepada tak ada lagi. Tapi sekarang kan ada kan dulu tubik suara balam modahnya ni. Budak sekolah rendah duduk tokok. Maksudnya benda-benda seksual ni budak ni dia dah pahal daripada awal lagi. Sebab dia dah terdedah dah dengan maklumat-maklumat begitu. Jadi kalau keinginan manusia tu dia ubah. Sebab pengaruh keadaan zaman tu. Sebab maknanya ilah dia keinginan syahwat tu itu yang nak jaga tu. Jadi golik-goliknya kalau budak setara ni orang tak berakhir lagi. Dia kalau kanak-kanak budak kecil
Kalau baby ni orang lebih gerak kepada baby laki-laki berbanding dengan baby perempuan. Orang jatuh orang tino dia berakhir baby laki-laki berbanding bila besar tu gerak ke tinonya ni. Masa kecil ni mana gerak ke jatuh lagi ni. Tu dia ada hak umur dia tu. Tu kita tak boleh bermudah-mudah lah ni. Kita pun kadang-kadang kita tengok nyo mari nak salah dengan kita lah. Ayah dia salah dengan tok guru ni. Kita tengok dia besar dah ni. Dia budak sekolah rendah lagi ni. Kalau kita kira-kira budak setara tu sudah diingini dah. Tu kita jangan bermudah-mudah lah. Masuk dengan orang pakai inginan yang normal. Yang normal ni. Maksudnya biasanya setara ni tu orang dah terliu dah. Tu. Jadi kalau tak sampai kepada saghirah tu amanah iktibar dia begitu. Bukannya balik, mana tidak balik dah ni. Tu. Karena biasanya kita kata saghirah makna yang belum balik lagi. Ni. Di sini murad dia bukan belum balik. Walaupun dia belum balik, tetapi kalau sudah diingini, maka tidak masuk dalam murad dengan kata saghirah di sini. Pada bab batal air semaya ni. Jadi pada bab batal air semaya ni saghirah tu dia lebih sempit sikit ni. Tu. Lan tak begitu wa sya'run. Tak batal. Wa sinnun gigi wa zufrun kuku fil asahi. Pada wajah yang asah makna tidak batal. Bersentuhan orang panggil rambut, gigi, dan kuku tu. Ilah dianya kerana kulit ni dia panggil benda yang menaikkan gairah. Tu. Walaupun kita tidak nafikan juga ni rambut pun jadi boleh jadi juga tapi yang ghalib biasanya tidaklah asalnya. Wa muqabiluhu muqabil asah yang kudu jami' muzalika. Muqabil kepada asah dia kata batal belaka, rambut kau, gigi kau, kuku kau, mana batal belaka. Ar-rabi' yang keempat masu kubulil adami. Jamuh, kalau bahasa Kelantan kita agak jamuh, sentuh. Jadi kalau tadi langsung tu persentuhan. Jadi kalau kita sini sentuhan lebih kurang jadi perkataan Melayu tu. Kalau bahasa standard jamuh ni apa ada rasanya jabat jabat Kerana maksud jamuh ni ialah dengan tapak tangan. Maksud ingat tapak tangan. Kalau lam tu sebarang kulit, permukaan kulit. Tu beza dia. Jadi masu kubulil adami, menyentuh kubul anak Adam, zakaron kana au unsa. Tak ada kira. Zakaran kana lelaki ada yo. Kubul adami saat itu hok laki-laki ke ataupun perempuan min nafsih daripada dirinya au ghairi. Tak kira. Hok kita sendiri ke hok orang lain ke. Kata mas tu sendiri ialah bi batnil kafi. Dengan perut kaf. Dengan perut kaf. Tapak tangan, perut tapak tangan. Gabriel kaf tu. Min ghairi hailin, daripada ketiadaan berlapik. Wa batunul kafi, perut kaf itu ialah ar-rohah. Ar-rohah ni ar-rohah. Ar-rohah tapak tangan. Ni rohah. Ma'a butunil asabi'i, serta butun jari jemari. Asabi' ni butun. Maksudnya yang kita tekapkan begini. Perut, roha dan juga asabi' tu. Perut asabi'. Tu maksud dengan kaf itu. Kaf tu maksudnya tehel lah, kerana tapak tangan ni kita guna untuk menehel. Wa kadza yang kudu fil jadid. Begitu juga batal juga asmaya pada kaul yang jadidnya halaqatu duburhi, makna halaqah duburnya. Menyentuh halaqah dubur. Bulatan dubur itu, bahagian keruk tu. Ayil adami. Makna artinya makna adami. Jadi batal juga, bukan saja saat ni makna kubul. Dia kata ni halaqatu duburi. Wa fil qadim la naqda bimasiha. Pada qaul yang qadimnya tidak batal dengan jamuh akal dia akal halaqatu duburi. Tak batal qaul qadim. La tidak
la yang kudu lah neh. La farju bahimatin. Tidak batal wudu. Maksudnya bimasi, dengan menjamuh faraj binatang. Jadi tafriqnya fala yang kudu masuhu, maka tidak batal oleh menjamuh akan dia farji bahimah. Faraj binatang tu sebab tu disebut mana adami. Wa yang kudu dan batal masu farjil majiti. Batal air semaya jamuh faraj mayat. Wasagirin dan juga sagir, kanak-kanak tu. Jadi hok tadi masalah persentuhan kulit. Ni masalah jamuh konek budak misalnya mana macam anak baby ko kalau misalnya nak basuh air kecil dia ko nak lak-lak tu. Jadi terkena pada hok sanilah kaf, batulul kaf sat ni. Wa mahallul jubbi, bahagia terpotong, tempat terpotong zakar al-qat'i lil farji bagi faraj. Biasanya zakar lah, majbub, dia panggil majbub yang terpotong, tempat terpotong tu. Tempat yang terpotong, tempat yang terpotong tu. Tu tempat terpotong jadi bata juga bata. Wa zaka wa mahalim farjul majiti wasagiru man wazakarul ashalu, zakar yang ashal ni maksud dia laso ni kole lembek lotek tu makna zakar tu ashal. Zakar ashal wa huwa alladzi la yanqabidu wa la yanbasitu, iaitulah zakar yang tak boleh inkibab dan tak boleh imbisat. Imbisat emban mengecuk, inkibab mengecuk tak boleh. Ashal mengecuk pun tak boleh. Tu makna ashal bata juga wabil yadis syallai, dan jamuh dia dengan tangan syallak, tangan laso ni terkoleh, tangan terkoleh, tak boleh nak gerak. Dia tak ada ring dah pada ni tak ada tenaga lumpuh dia panggil laso, tangan laso terkoleh begitu jadi tangan tak boleh buat apa dah lah tu. Jamuh dengan tangan yang begitu, tangan syallai pun bata juga bata juga wahya allati batala amaluha, iaitu al yadus syalla ini ialah yang telah batal oleh kerjanya al yad, batal kerja dia, tak boleh nak buat kerja dah lah, nak metak pun tak boleh. Moga zaman sekarang ni ialah zaman metak nak metak pun tak boleh dengan tangan kiri yang metak Allah kekoknya tu. Jadi maknanya yang sudah terbatal dia punya perannya fil asahi, pada wajah yang asah, wa muqabiluhu, bermula muqabilnya asah, la tanqudul mazkuratu, tidak batal wudu oleh yang tersebut itu yang tersebut tu saat ni lah ambil wakaza, start daripada wakaza saat ni tu maknanya mana farju bahimah, mana la tanqudu tu la tak batal tu. Wa yang kudu farji majid sagir mahalil jubbu jubbi, mana zakar ashal tu semua tu tak batal tidak batal bagi muqabil asah. Wala yang kudu ra'sul asabi', kepala asabi' dak batal. Wa ma bainaha, dan barang di antara asabi'. Ni di antara asabi' ni ni pun tak batal lagi ni kepala ni tak batal lagi. Yang batalnya ini butunul asabi', butunul asabi' ni yang kita tekak ni, dan juga rohah ni tu. Jadi kepalanya dan tepi-tepi celah-celah ni. Wa kadza hurufuha, hurufuha makna tepinya. Wa harful kafi, dan tepi kaf ni hurufuha maknanya asabi' dan juga ni tepi kaf. Wa yahrum, tu habis dah benda yang jadi yang membatalkan hadas. Wa yahrum bil hadasi pula as-salatu, haram dengan sebab hadas itu oleh sembahyang, bi anwa'iha, dengan bagai-bagainya as-salat. Bagai-bagai semaya itu makna perkara-perkara yang seumpama dengan semaya lah tu.
Wa fi maknaha, daripada makna semaya apa dia, sajdatul tilawati, sujud tilawah wa syukri, sujud syukur tak boleh juga neh. Tak ada air semaya nak sujud syukur neh. Itu pakai sujud syukur selalu. Ingat lagu mana neh. Tak ada pasal boleh dosa neh. Boleh dosa, sujud syukur ni boleh pahala. Tapi juruhnya kita ni sujud syukur neh. Tidak ada air semaya. Wa khutbatul jum'ati, mana khutbah Jumaat pun tak boleh juga ni. Tu tak ada air semaya. Wa tawafu farduhu wa nafluh, tawaf fardunya tawaf dan juga nafal, mana orang panggil sunatnya. Wa hamlul mushafi, menanggun akan mushaf ataupun mishaf, mana mushafil Quran, menanggun makna bawa jembe. Wa maswarakih, sentuh, sentuh warakihi, mana kertasnya, bukan butir huruf tu dah neh. Kertas mushaf tu. Pun tam al maktubu fihi, yang ditulis padanya. Ditulis padanya pada warakihi tu. Wa ghairihi, dan juga lainnya, lain daripada al maktubu fihi tu. Wa kadza yahrumu masujilduhu, hare juga demikian juga neh. Hare menyentuh jiliknya, kulitnya neh, kulitnya nyo mushaf. Kulit mana? Al-muttasili bih, yang berhubung dengannya, dengan mushaf. Maksudnya masih lagi bercantum dengan mushaf. Ala sahih, di atas wajah yang sahihnya. Wa muqabiluhu, muqabil kepada sahih, ya juzu masujul jildih, harus makna menyentuh akan kulitnya, kulit mushaf boleh. Itu muqabil sahih. Muqabil sahih boleh. Walawin fasala jilduhu, seandainya terpisah oleh kulitnya. Saat ini tercantum, ini dah terkoyok. Terkoyok, tercerai daripada fasahihu, maka wajah yang sahihnya annahu, bahawasanya masuk mana al-munfasil itu. Al-munfasil saat itu yahrumu masuhu, haral oleh menyentuh al-munfasil, al-jildul munfasil, malam tanqati, selama mana tidak terpotong nisbatuhu oleh nisbahnya jild itu, anhu anil mishaf. Lagu mana? Selagi kulit Quran tu, kulit mushafil Quran tu, tak list tu. Walaupun benda mana kulit tu sudah bercerai daripada orang panggil mushaf tu. Jadi kalau dah orang, kalau sudah terputus dah menisbahkan kulit tu kepada mushaf, tak apalah. Tu. Jadi maksudnya ialah mana terputus dah nisbah itu ialah kerana orang tak tahu misalnya tu kulit gap tahu, kulit gap kita berkali gap tu. Jadi kalau begitu boleh sentuh dah. Wa khariqatun hiya gap dia kharitah ni. Kharitah ni hiya wi'aul, bekas, kalkis seperti bil kecil mana bekas atau bil kecil lah, bil macam kita sekarang kan banyak ke bekas kedai raya tu tu umum tu. Wa sundukun, sunduk mana peti zaman kita sekarang tu banyak bekas-bekas ni, beg kertas, beg kain, beg plastik tu. Bidami sad wa fatihah, de fatah kasuk mana sunduk fihima pada keduanya, kharitah dan juga sunduk sani mushafun. Tu kharitah ataupun kis, macam kis beg kecil ataupun sunduk peti, dalam kedua tu ada mushaf yahrumu mahsuhuma, bukan kata jember dia hamlu, mahsuhuma, menyentuh keduanya pun tak boleh sentuh ke apa? Sentuh kharitah saat ni tak ada air semaya. Sentuh ke akal orang panggil sunduk saat ni tak boleh juga. Ada kaid dia, in uiddalah, jika disediakan keduanya kharitah dan sunduk saat ni, lahu bagi mushaf. Jadi mafhum dia kalau bekas tu umum, bukan untuk mushafil Quran, boleh lah. Sebab
Maksud dia supaya juga maknanya kita tidak nisbah ke bekas Quran tu, peti Quran tu, bik Quran tu. Ke ada ke hok satu juzuk dia kotak dia tu. Tu memanglah orang panggil bekas Quran tu. Jadi maknanya kalau dia tu memang dia keduanya itu disediakan untuk mushaf, maka setuh bekas tu pun tak boleh dah. Saya kata setuh mushaf. Tapi kalau bik yang umum bukan disediakan untuk mushaf, maka boleh. Wa ma kutiba, barang yang ditulis lidarsi Qur'anin. Jamnya dulu lagi itulah kerana nak belajar Quran kau lauhin seperti loh pape hitam sekarang pape putih maknanya whiteboard tu. Jadi wa ma kutiba lidarsikuna kalau fil asahi pada kaul sahnya maknanya tak boleh juga tak boleh hari juga tu pada wajah yang asahnya tapi wa muqabiluhu so juga ambil muqabil dia lah wa muqabiluhu wa muqabil asahi la yahrumu masul jami'i, tidak harus sentuh kesemuanya. Mana kesemuanya? Kharitah sunduk makna dan juga saniluh lah yang ditulis. Tu. Kita hari ni bermudah-mudah belaka amma ma kutiba li ghairi dirasati. Hak sani tu tulis tu kerana nak belajar. Ada pun barang yang ditulis kerana bukan belajar. Mana misal dia kan namim tamimah anak azimah lah tamimah wadarahim darahim jamil tu dia banyak tulis fala yahrumu masuha, tidak harus sentuh benda tu, makna duit tu, duit dirham tu. Wala hamluha, dan tidak harus juga hamluha, jembe akan dia bawa akan dia bi ghairi wudu'in, tanpa wudu. Wal asahu, bermula wajah yang asahnya hillu hamlih, mana halal menangguhnya ayat Quran fi amtiatin ila akhir. Wallahu subhanahu wa ta'ala.